mengesahkan Allah. Jangan lari tajuk. Tajuknya tetap mengesahkan Allah. Apa pun kita petani, cocok tanam apa sayur ke, padi ke, apa pun semua, kita ada rahsia Allah yang Allah Ta'ala nak tajalikan dirinya pada diri kita. Apa pun kita posisi kehebat macam mana, ragung ke kita, menteri ke kita, wakil rakyat ke kita, orang kaya macam mana pun, kita tetap juga mengesahkan Allah. Itu je ada tuju kita sebenar. Walaupun kita seteruk-teruk, apa orang kata, sehina-hina bekerja, kutip sampah, tetap juga mulia. Sebab kalau diniatkan kerana nak mengesahkan Allah. Dia membersihkan kawasan, niat dia kerana mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama je kita ni, tak ada beza dia. Asalkan kita tahu posisi kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni yang kita bila berkumpul ni tak lain, kita nak apa maknanya, sama-sama kita cari jalan ataupun cari muzakarah, berbincang bagaimana nak mempercantikkan lagi perhubungan kita dengan Allah, kasih sayang kita dengan Allah, akhlak kita mulia dengan Allah, dan juga akhlak mulia kita dengan keliling kita, isteri ke, anak ke, suami ke, dengan jiran ke, dengan sahabat dan dengan siapa-siapa pun, seluruh makhluk ni, kita nak macam mana akhlak yang untuk menjadikan diri kita ni mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada tuju lah, tak lain. Tak ada yang lagi, yang lebih hebat lagi lah. Itu kalau kita pegang tu cukup lah. Kerana itu yang dipandang oleh Allah. Dijadikan mati dan hidup kita untuk nak lihat, inilah ahsanu amalah. Ini yang Allah nak lihat, ahsanu amalah, untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Cuma kita tak menjumpai orang-orang yang maknanya mendahului kita. Apa mendahului itu? Maknanya lebih faham, lebih dulu kenal diri, kenal Allah. Dia lebih dahulu harus kita jumpai. Supaya boleh dia menerangkan pengganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita menjumpainya, berarti kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia akan menunjukkan akhlak-akhlak tu tadi. Bagaimana kita nak berakhlak dengan Allah, dengan ablum minallah, dengan baik perhubungan, dengan cara yang Allah sendiri perkenalkan diri Allah kepada kita, dan juga Allah perkenalkan bagaimana nak berakhlak dengan sekalian kita, dengan manusia, dengan isteri, dengan anak, macam mana akhlak baik tu. Nah, dia akan tunjukkan kepada dengan jelas dan nyata bahawa diri kita ni membawa watak, iaitu rahmatan lil alamin. Tetap juga kita ikut contoh yang bawa pertama rahmatan lil alamin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dan juga kita menyontohi, iaitu membawa watak rahmatan lil alamin. Ataupun semalam diceritakan makam kamil wa mukamil. Sempurna kepada yang maha sempurna, jadi hamba yang betul-betul sempurna, yang menyembah, yang mengesahkan yang maha sempurna, mukamil. Jadi macam mana kita nak bawa watak kita ni supaya berada di dalam keadaan rahmatan lil alamin. Sebab ini Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada semua umat dia. Macam mana Allah suruh katakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, hingga ayat. Dan kita pecahkan, terbedah siasat yang ni tadi, yang dikatakan kul. Allah suruh Nabi cakap, dan keluar daripada kalam Nabi SAW tu tak lain kalam Allah. Jadi kul, yang mengatakan kul, yang mengatakan yang suruh kul, tetap yang mengatakan juga kul. Jadi Allah dah berkata, siapa ingin menyintai aku, kata Allah, ikuti jejak langkah sifatku, kekasihku Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat wal makrifat dia. Dan kalau kita nak pendekkan lagi daripada itu, maknanya ikutlah jejak langkah Nabi Muhammad SAW, kekasihku. Ikut yang macam mana? Hilang keakuan diri. Lagi mudah faham. Kan syariat, tarikat, hakikat, makrifat pening pula nak belajar nanti. Jadi kita senangkan sikit perkataan dia, hilangkan keakuan diri. Itulah maka kita akan ikutlah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sendiri dicintai, menyintai. Tuhibbunallah fattabi'uni.
Alhamdulillah. Jadi dalam kita punya pengajian kita tak lari tajuk. Tetap tajuk dia mengesakan Allah, cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ikut cara lain. Dan para wali Allah yang hebat, yang tinggi macam mana pun tetap ikut jejak langkah Nabi Muhammad. Apa tu jejak langkah Nabi Muhammad? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat dia. Tanpa salah satu tertinggal. Oh, dia ni si Haji ajar makrifat, tarikat, syariat dia tinggal. Tak, mana boleh. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat tu seiringan. Tak boleh tinggal salah satu, Nabi kata. Katalah kita ada makrifat, hakikat, tarikat, syariat tak buat. Tak boleh, Nabi kata. Jadi kita pegang pada 4 tu. Tetap juga. Satu pun tak mau tinggal. Apa keadaan pun. Tadi cerita kat kedai kopi tadi, tubuh kita tadi, kiblat tu ada makna, kiblat tubuh kita adalah menghadap Kaabahullah. Itu baru tak lengkap lagi tu. Baru syariat. Hati kita menghadap Baitul Ma'mur. Itu kiblat hati. Kiblat nyawa kita arasy Allah. Hati kita harus menghadap arasy Allah. Kiblat roh kita adalah di mana pun kita hadap, mana pun angan-angan kita pergi, di situ wajah Allah. Fa'ainama tuwallu, mana pun kita ajak, fikir ke mana, situ wajah Allah. Bukan kita tengok dinding, wajah Allah tu dinding, tak. Sebelum nampak dinding tu, kita nampak siapa jadikan dinding tu. Itu maksudnya tadi. Kadang orang tak faham, dia kata, maknanya kita nampak dinding tu Allah lah. Bukan. Habis nampak kipas Allah. Bukan. Siapa yang menggerakkan kipas tu? Karen ambil kuasa pada mana? Air siapa jadikan? Allah. Nampak Allah tu kata tadi. Bukan kipas ni berjalan dengan sendiri. Kita nampak dia gunakan kuasa, tapi kuasa tu ambil pada air. Air tu daripada mana? Kuasa tu Allah letakkan pada air. Kuda pula dapatlah. Tu horsepower lah, tu power. Kuda dapat power. Jadi kita diselewengkan dengan power-power yang lain. Sebenarnya power tu satu daripada Allah. Yang tu kita harus faham. Jadi 4 kiblat ni. 4 apa pun keadaan kita, apa pun kita lakukan, ada 4 ni. Tadi jangan dipisahkan kata Nabi. Tu. Jadi kita kadang-kadang kita tak faham, kita apa kalau syariat tu tubuh je. Maknanya ngadap kiblat ni, bacaan kita bila bismillah tu kena betul lah. Bila hati tu memahami maksud kalau kata bismillah tu dengan dia Rahman Rahim. Baik, dengan di Bismillahirrahmanirrahim, kita maknanya kiblat Baitul Ma'mur. Apa erti Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur mengetahui maksud ayat yang dibaca. Kalau Baitullah kena sebut tu kena betul afalnya. Bismillah dengan tajwid, dengan apa semua kena baca. Kemudian dia naik pada maknanya tadi. Kita kena tahu makna dengan nama Allah Pengasih Penyayang. Itu hati kita kena faham. Kita baca tu dengan makna, faham. Kemudian kita hakikatkan tadi nyawa kita, rasa Rahman dan Rahim tu macam mana. Pemurah penyayang. Kita kena buat. Baru kita dapat rasa kasih sayang. Itu hakikat arasy Allah. Itu arasy Allah. Maksud arasy. Cari arasy Allah macam mana? Jangan cari arasy Allah. Arasy Allah tu kita merasakan. Hakikat. Maknanya kita menyebut tu tadi. Kemudian makrifat tu siapa yang bagi kita rasa tu tadi. Tu mana kalau kita pergi, rasa tu akan sampai dulu. Kita nak sebut nama Allah tu tak boleh terus sebut. Allah yang bagi rasa suruh sebut. Baru kita sebut. Kita terus sebut. Tak boleh. Jadi cepatnya tadi kita dah macam mengaku kita yang sebut pula. Zalim kita ni. Allah yang sebut, suruh sebut, kita kata kita yang sebut. Nak ada aku diri juga. Bahaya kita ni. Jadi maka kita belajar ni, kita nak buangkan keakuan. La ilaha il, nak buang keakuan diri. Tak ada lain. Bersih betul-betul, kita faham betul-betul. Minta Allah bagi kita faham lagi. Seperti mana Allah bagi faham pada Rasulullah SAW tentang diri Allah. Seperti mana Allah Ta'ala bagi faham kepada wali-wali dia. Orang arif, kita nak gitu juga. Di sisi Allah kita minta Allah bagi kita faham. Jadi macam-macam cara Allah akan bagi kita faham. Bila kita dah nakkan betul-betul Allah SWT, Allah lagilah akan menjelaskan dirinya bila kita betul-betul nakkan Allah. Sebab dialah bagi rasa untuk kita nakkan kepada dia. Jadi Alhamdulillah lah.
sedikit sebanyak ni saya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu taala. Maknanya kita ni, bagi saya ni ramai ni yang kalau ikut aturan kami ni tak ramai. Sebab memang betul Allah Taala bagi tahu penghujung zaman ni memang sedikit yang nakkan Allah Taala. Yang lain tu sebut aja nama Allah tapi hendaknya lain. Tapi kita bersyukur. Bukan saja kita sebut nama Allah, nakkan wajahullah betul-betul. Wah, bukan nak imbalan-imbalan ke nak ada kepentingan lain. Betul-betul itu yang Rasulullah kata, betul-betul orang kenakkan Allah Taala demi wajah Allah, dia benar mengesakan Allah, manis tiada pahit hidup dia. Manis tiada pahit. Tinggi tiada rendah. Itu tadi. Alhamdulillah, saya bersyukurlah kepada Allah SWT. Saya pun rasa tak nak cerita banyak-banyak, cuma saya bagi sikit-sikit apa yang Allah bagi ni. InsyaAllah nanti diberi panjang umur, insyaAllah kita akan apa lagi. Cuma saya minta biar kita sesuatu talk ni jangan ni saya aja. Saya nak masing-masing nanti lepas dah talk saya akan bagi mic, bagi cakap, maknanya apa yang kita telah mengalami real daripada Allah, pengalaman, ataupun apa yang betul-betul kita nak tahu selama ni. Kita tanyakan ataupun kita tukarkan, berkongsikan untuk semua pendengar-pendengar yang YouTube ni, supaya hati mereka ada rasa dengan Allah SWT. Sebab kita ni saling tolong-menolong, ruhamau bainahum, saling untuk jalan mengesakan Allah. Jadi kalau saya seorang cakap je tak syok. Jadi kalau semua yang cakap tu kita akan bertambah dikukuhkan Allah. Huruf jim tu jama'atun. Allah ni suruh Nabi Muhammad SAW selalu berjamaah, jama'atun. Jadi kita istilahnya kena berjamaatun. Bukan duduk seorang-seorang dia yang hebat, orang lain tak boleh cakap. Tak, saya lagi suka lagi orang lain cerita lagi pengalaman, supaya menambahkan lagi rasa saya syok, asyik dengan Allah SWT. Sebab tanda-tanda orang tu wali Allah, tanda-tanda orang tu pakaian dia pakaian Rasul, dia ikut pakaian Rasul. Bila dia tu dibacakan ayat-ayat cerita-cerita tentang kekasih dia iaitu Allah, tambah rasa syok. Nama kekasih kita orang sebut, syok kita. Allah Ta'ala majukan dalam ayat Quran surah Al-Anfal, Allah Ta'ala kata wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang mukmin ni kekasih aku, Allah Ta'ala kata, diceritakan tentang nama aku aja dia dah syok dah. Dan aku bagi zadathum imana. Daripada aku, zat iman aku bagi. Tak ada siapa boleh bagi zat iman melainkan Allah. Ya Allah. Kalau orang dah dapat tu rahsia tu, dia nak dengar je cerita. Mana dia pergi ni nak dengar cerita keesaan Allah. Projek dia 100 ribu, 100 juta, dia tak mau cerita lah. Dia nak cerita ini lagi besar lagi. Alhamdulillah. Tu dia dah dapat mukmin. Wah, dia dah dapat duduk golongan fatauli fi ibadi. Iaitu bersama dengan Rasulullah, bersama sahabat, bersama wali Allah, bersama dengan nabi-nabi. Dia dah duduk awal-awal lagi di dunia. Allah dah cop dia duduk dalam fatauli fi ibadi. Dia dah duduk dalam golongan orang yang beribadah betul-betul. Allah yang letakkan dalam kumpulan tu. Bukan kita ni orang pilih, tak. Allah letakkan situ dalam kumpulan fat'uli fi ibadi. Inilah betul-betul hamba-Ku yang sejati. Iaitu ketua dia adalah Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah. Dia duduk awal lagi dalam dunia lagi kita dapat duduk dalam golongan tu. Macam kita lah kaki mancing dapat duduk dalam grup ahli mancing sedunia. Wah, punya bangga kita. Ya, kita ahli mancing, tapi ni kita duduk dalam, bukan sekadar kita aja ahli Allah, didudukkan dalam grup kumpulan para rasul, para nabi, orang yang memang dah terlebih dahulu arif billah tentang syoknya kita, ya Allah, kan, bersama jamaah, bersama-sama kumpul. Bahagia, saya jadi bahagia sebab kita sama-sama sekefahaman, seudara, sama mengesakan, gembira, jadi rohama ubainum, kasih sayang kita hidup. Tak ada lagi ada perasaan apa pun. Perasaan kita kasih sayang, ditambah lagi. Besok tambah lagi. Tengok muka saudara kita besok, lagi kita tambah lagi senyum, lagi bertambah. Macam mana Allah buat kita lagi senyum, lagi bertambah, dia bagi tambah rezeki, dia bagi kita tenang. Hari-hari Allah bagi itu. Tak ada kurang, dia tambahkan lagi. InsyaAllah, saya rasa cukup situ dulu. Cuma kita minta pencerahan daripada Ustaz
Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri dan juga Syekh Latif, insya-Allah. Dan kita minta yang lain-lain untuk nambah sikit-sikit. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم وقل الحق قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Dalam surah Al-Kahfi ada satu ayat selalu kita baca, wasbir nafsaka ma'alladhi rabbahum bil wasbir nafsaka yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ayat ini maksud dia ayat ni memang dituju kepada Rasulullah, tapi bagi orang yang mencintai Rasulullah, ayat itu dia kata dia boleh pakai, sebab Rasulullah ni dia maksum dah. Maksum ni maksud dia tak payah kena tegur dah. Jadi teguran itu kepada kita sebenarnya. Allah kata, menjadilah kita sabar dengan orang-orang yang mengharapkan wajah Allah sahaja. Pagi petang dia duk cakap wajah Allah. Pagi petang dia duk bercakap pasal wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wasbir nafsaka. Maksudnya kita kena teguh, kita kena pasak diri kita bersama-sama dengan orang ataupun kelompok yang kerja dia, apa kerja buat dia, pi padang ke, pi menebah ke, pi meracun ke, pi office ke, pergi ke gedung ke, pi ke pejabat ke, pergi ke universiti ke, yuridu nawajah. Maknanya semua kerja buat dia adalah mengharapkan redha Allah. Jadi itulah dalil untuk kita duduk dengan orang-orang yang yuriduna wajhah bil ghuduwi wal asal. Pagi dan petang dia duk kira wajah Allah. Pagi dan petang dia duk kira dengan Allah, 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 Allah 24 jam. Jadi akhir zaman inilah, daripada dulu lagi, bukan akhir zaman saja ada golongan macam ni. Golongan-golongan yang meleburkan diri dia ataupun usaha dia, ikhtiar untuk fanakan diri dia. Ni kita doa minta fana pun tak pernah Allah, sedangkan dalil-dalil cukup banyak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi orang-orang yang cerdik, dia fikir, dia lanjut al-kayisu. Apa al-kayisu? Orang yang cerdik, dia fikir sana, makna fana lah tu. Dia fikir sana dah. Dia fikir sana sedia. Dia fikir sana waktu lah ni, fikir sana dah.
Maknanya dia leburkan diri dia. Sedia dalam keadaan lebur. Fikir kat sana. Fikir dia dengan Allah. Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran, sama ada dalam surah Al-Fajr maupun surah Al-Kahfi, dua-dua ayat tu tak ada sebut kena mati dulu nak berjumpa dengan Allah. Tapi dalam ayat tu kata tak boleh ada syirik dan beramal. Wa may yarju liqa'a rabbih ba'da mautihi, tak ada sebut ba'da mautihi. Yang ada sebut man kana yarju liqa'a rabbih, siapa nak jumpa dengan Tuhan hampa, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kata di situ tak ada sebut pun kena mati dulu. Man kana yarju liqa'a rabbih ba'da mautihi, tak ada sebut. Tak ada satu pun kena yang kata kalau siapa nak jumpa dengan Allah kena mati dulu. Siapa yang faham lagu nak jumpa dengan Allah kena mati dulu, silalah, kita pun tak kata salah. Dia nak faham lagu tu tak apa. Tapi dari segi dalil ni tak ada sebut nak jumpa dengan Allah, nak bersama dengan Allah kena mati dulu. Maknanya kalau kita tunggu nak kena mati dulu, masuk dalam kubur dulu, baru nak bersama dengan Allah, baru nak berkehidupan dengan Allah, rugilah. Lalu kita teringat pula ayat tu, man kana fid dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang hidup dia di dunia ni buta, maka di akhirat nanti terlebih buta. Tu nak tahu tang mana ayat tu kan? Maknanya di dunia ni lagi kita kena kelih. Kita kena kelih dia. Bila kita kelih dia, baru kita dapat ihsan. Dan maksud ihsan tu sendiri adalah kelih dia. Dalam sepatah perkataan kelih. Dalam panjang punya tu pendek yang kata, panjang yang kata apa dia? Panjang yang kata anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kita mengabdikan diri kepada Allah macam lagu kita nampak Allah. Ni nombor 3 ni penting. Kalau hang tak berjaya nampak Allah, membadai hang berasa Allah nampak hang. Ni frasah nombor 3 ni penting. Kalau hampa tak berjaya nampak Allah. Kalau kita buang nombor 3 ni pun ayat tu lengkap dah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Selesai masalah. Tapi Allah bubuh satu rahsia kat situ, satu kod yang kena dipecahkan. Kalau hampa tak berjaya nampak Allah, cukup memadai kena ada rasa Allah nampak kita. Jadi ihsan tu. Sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehadiran yang mulia Tuan Syekh Aziz kita dan rakan-rakan yang kami hargai dan kami raikan. Dengan kehadiran sahabat-sahabat kita ini menambahkan lagi iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, kemakrifatan kita kepada Allah. Kerana dulu-dulu ni, kampung ni, orang tua-tua dulu-dulu memang sebut pasal ni. Saya besar tu, saya dah dengar Tok Nakan, orang tua-tua dulu cakap pasal ni. Tapi masa tu saya tak faham apa. Orang cerita tentang Nabi Muhammad, hikayat Nabi Muhammad. Kita dengar. Bila dibangkitkan oleh Syekh kita ni, jadi dia tangkap balik cerita Allah bersembunyi dengan Nabi Muhammad tadi. Saya pernah dengar masa saya kecil-kecil tu. Tapi saya tak tahu apa lah. Cuma hanya dengar. Lah bila Syekh ni balik, jadi dia main balik tu. Jadi kita terbayang-bayang tu cerita tu bila Syekh hidup balik. Jadi alhamdulillah lah, Allah
bagi subur balik keimanan tu dekat kita ni, masyarakat kampung Kanih dan semua ni. Itulah saya bersyukurlah, terima kasihlah kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang datang pada hari ini, yang digerakkan oleh Allah untuk sampai ke kampung kita ni, memberi barakah kepada orang kampung ni untuk mendapat keimanan ni. Dengan cerita Syekh ni, saya tahu memang dari Allah, dari kalbu dia. Sebab dia masuk pada kita. Kalau cakap kata di mulut dia, dia tak masuk, dia tak lekat, dia tak menyuburkan iman tu. Jadi dekat tu lah. Alhamdulillah lah. Terima kasihlah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, nikmat dan rahmat dan barakahnya kita dapat bersama-sama pagi ini di majlis yang mulia ini dengan Tuan Guru Syekh Abdul Aziz. Alhamdulillah kerana limpah kurnianya kita dapatlah menambah keilmuan yang kita ada pada hari ini, yang sedikitnya ada dalam dada kita dapat menambah lagi pengetahuan-pengetahuan. InsyaAllah kalau tidak ada masalah apa, malam ini kita masih ada lagi kuliah kita kan. Kita mula selepas Isyak di sini ya. InsyaAllah minta dijemput semua yang mana ada mana ni hadir lah semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan rumah, sahabat-sahabat menjemput kami. Pada hakikatnya Allah Ta'ala yang menjemput kita sebenarnya. Saya tak tahu, datang tiba-tiba pun saya tak tahu kenapa hari ini. Saya teringat kepada jemaah di Bacok, Kelantan. Pertama kali saya tiba di rumah beliau bermalam lebih kurang 2-3 hari dengan Syekh Aziz. Saya tak tahu, saya dapat merasakan sesuatu keakraban, silaturahim yang mana Allah Ta'ala campakkan di dalam hati saya ni. Itulah keluarga saya yang sebenarnya. Itulah keluarga karib saya. Itulah keluarga akrab saya. Alhamdulillah, bila saya datang sana, saya buat talk di sana bersama dengan Syekh Aziz. Keluarga beliau meraihkan saya dalam keadaan menganggap saya itu baru pertama kali jumpa. Saya tak tahulah. Dia anggap saya macam keluarga dia sendiri. Jadi saya rasakan getarannya di sini, bahawa keluarga di Kok Diang ni bahawa keluarga saya. Seperti saya cakap dengan sebelum ni di talk lepas dengan Haji Zamri, saya tak anggap rasa jauh dengan Haji Zamri sebab pertama kali saya lihat komen dan pertemuan pada hari pertama pun saya dah anggap itu keluarga saya sebenarnya. Maknanya satu campakkan satu orang kata Allah Ta'ala letakkan satu silaturahim yang sebenar, ahli bertemu ahli. Alhamdulillah. Jadi saya bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita bersama-sama mewujudkan satu silaturahim ni untuk kita bersama-sama mengajakkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni dalam kehidupan harian kita ni, bila tak ada Allah, macam mana kita nak berjuang, macam mana Mat Hilau beritahu tu kan. Jadi itulah kita nak ikut jejak langkah mereka seperti mana kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni tu macam mana mengikut tu, adakah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pakai serban je ataupun pakai jubah ke? Tak. Bukan tu je. Itu pun bagus. Pakai cincin di jari manis ke jari kelengkeng ke. Itu pun ya. Tapi fattabi'u ni dia mengikut betul-betul. Yang mana yang seperti Syekh Aziz menyatakan bahawa pencerahan tu bahawa
menafikan keakuan diri kita. Lebih senang, lebih mudah kita nak faham menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Mengesakan Allah tu yang penting, yang paling penting. Kalau kita nak pandang karomah, Ustaz Azhar cerita, nak pandang karomah ni, karomah yang wali-wali Allah ni lebih tinggi lagi pada mengesakan Allah. Ni terlebih tinggi daripada karomah. Jadi macam mana kita nak nyatakan? Seperti mana kita cerita dalam keadaan asyik sekarang ni kan, keadaan asyik bersilaturahim ni. Seperti mana dia asyik pada diri dia sendiri. Itu yang sebenarnya. Jadi keberkatan pada pagi ini, alhamdulillah Allah Ta'ala meletakkan kita dalam keadaan rahmat dan di seluruh kampung ni mendapat barakah. Sebab apa? Saya pun tak tahu nak cakap apa pagi ni. Macam Ustaz cakap tadi, kita letakkan sesuatu, anzala abdil kitabah, kan? Kau delete dulu. Kan? Macam Ustaz Ahmad tadi pun, Ustaz Ahmad memang saya selalu tengok lah, kan, keadaan dia mendelete. Dia relax dulu, kan? Itu Allah Ta'ala meletakkan anzala abdil kitabah. Jadi yang dapat dekat pendengar-pendengar YouTube, kan, yang dapat kat kawan-kawan kita itu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya pun tak ada ilmu apa pun. Jadi itulah alhamdulillah saya bersyukur di atas rahmat Allah ni. Saya berharap insya-Allah boleh menganggap kami ni sebagai keluarga yang paling dekat, paling qarib, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nurzatullah dengan Nur Muhammad tadi paling qarib, kan. Jadi dialah yang tahu mengesakan pada diri dia sendiri, insya-Allah. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Kita akan sambung lagi insya-Allah malam ni. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepada Allah SWT apa yang diucapkan oleh semua tadi, teman-teman kita, saudara-saudara kita tadi, semuanya daripada hati Rabbani, daripada daripada lintasan kudus, kesucian Allah, kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain untuk sama-sama mengajak kita mengesakan Allah, tak ada lain. Dan juga seperti mana Allah sentiasa mengesakan dirinya sendiri, itu yang ada tuju, tak ada lain. InsyaAllah kita tangguhkan dulu majlis kita ni, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Minta maaf wa afu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.